اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا وأبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة واسلم عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم سر نصر الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا والغلا والمحن وفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن العامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سن الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء شيء عليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. آخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Haji Suparno bin Muhammad Arjo yang telah pun memimpin bacaan doa pada pagi ini. Sekali diucapkan terima kasih. Untuk Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati sekalian. Majlis diteruskan dengan ucapan yang berusaha Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, pengurusi Masjid Al-Mutakin Taman Amirul. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji-puji bagi Allah Ta'ala Subhanahu alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda sekalian. Yang dimuliakan pengurusi majlis kita Tuan Haji Basirun bin Haji Ismail, merangkap seusaha Masjid Al-Mutakin Taman Meru. Yang berusaha Encik Sulaiman bin Mahmud, iaitu Pengulu Mukim Hulu Kintai Ipoh. Yang berbahagia Datuk Haji Bahari bin Haji Jabar, Timbalan Pengurusi Masjid Al-Mutakin. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, ahli-ahli tangga kuasa Masjid Al-Mutakin, pegawai Masjid Al-Mutakin, tuan-tuan dan perempuan pada hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kelapangan masa dan kesihatan yang baik untuk membolehkan kita bersama-sama berada dalam majlis ini. Pengurusan Agung Masjid Al-Mutakin bagi kali yang ke-7. Dalam kesempatan ini, kita mengalu-alukan kehadiran Yang Berusaha Encik Sulaiman bin Mahmud, iaitu Penghulu Mukim Hulu Kintai Ipoh, untuk berucap dan seterusnya merasmikan masyarakat kita pagi ini. Walaupun hari ini hari Ahad, Yang Berusaha untuk Penghulu kita Encik Sulaiman sudi juga datang dan dapat juga memenuhi jemputan kita pagi ini.
Terima kasih Tuan. Kesempatan ini juga diambil untuk mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan yang sesama pagi ini untuk bermesyuarat, untuk menyempurnakan mesyuarat kita, iaitu mesyuarat agung Masjid Al-Mutakin bagi kali yang ke-7. Mesyuarat agung ini dapat mewujudkan peluang secara rasmi pada jemaah mengutarakan cadangan dan berbincang untuk menguruskan masjid kita ini ke arah yang lebih baik dan berkesan dalam keadaan bermesyuarah secara berhemah. Masjid tidak boleh tertutup dari cadangan dan hasrat ahli karya. Kita perlu terbuka menerima campur tangan ahli karya kerana mereka juga inginkan masjid ini terurus dan maju. Oleh itu adalah tidak sihat pihak pengurusan masjid jika cuba menutup pintu-pintu penglibatan sama daripada ahli karya. Pengurusan masjid sewajarnya menerima cadangan dan pemikiran untuk dinilai dan dibuat pertimbangan keboleh pelaksanaannya. Masjid Al-Mutakin lebih cepat, bertambah baik, cemerlang jika sumber manusia sentiasa memikir, mengurus dan melaksanakan dengan cara mengambil sikap yang proaktif dan tidak saja bertindak balas atas rancangan-rancangan dan isyarat-isyarat ketidakpuasan ahli karya. Jika sikap reaktif ini juga tiada, berlakulah peropotan minda dan sikap. Seterusnya akan menjadikan masjid yang hanya memberi perkhidmatan yang biasa-biasa, kalaupun tidak perkhidmatan yang kurang memuaskan dengan banyak kekurangan atau akhirnya menjadi masjid yang gagal. Pengurusan masjid ada masa boleh diumpamakan mengendalikan sebuah kapal di lautan. Ada ketika berlayar di lautan yang tenang, ada kalanya mengharungi badai. Semua orang dalam kapal mesti memainkan peranan bagi memastikan kapal berlayar sampai ke arah tujuan yang selamat. Petugas mesti bekerjasama sebagai satu pasukan serta bertindak mengikut tugasan dan tanggungjawab yang ditentukan. Ada kalanya perlu juga bertindak atas tugasan orang lain jika berlakunya kecemasan. Begitu juga penumpang mesti sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tidak boleh bertindak ikut suka hati kerana dia pelanggan yang telah membayar pelayaran itu. Contohnya, dia tidak boleh duduk di hujung haluan kapal walaupun nampaknya tempat itu agak selesa dan jauh daripada orang. Atau dalam keadaan kecemasan, kita diarah dan diminta duduk berkumpul di satu tempat atau bahagian. Kita tidak boleh menolak arahan itu atau tidak mahu kerana dikatakan tempat itu terlampau ramai orang. Jadi, masjid pun begitu. Ahli jawatankuasa dan pegawai masjid mestilah melaksanakan tanggungjawab sebaik-baiknya dan bantu-membantu supaya mencapai hasrat sebuah masjid yang cemerlang. Para jamaah dan ahli karya mestilah terus menyokong dan memberi tenaga, fikiran ataupun kewangan supaya masjid boleh memberi pengetahuan yang terbaik. Atau jika tidak, sekurang-kurangnya janganlah menimbulkan banyak masalah kepada pengurusan masjid, iaitu dengan tidak mematuhi peraturan atau tidak mengamalkan sikap berjimat cermat ataupun tidak bersama-sama menjaga kebersihan dan kebajikan masjid. Alhamdulillah, tahun 2021, semua kemudahan telah dapat disiapkan dan dapat digunakan sepenuhnya. Arena telah dapat digunakan untuk majlis buka puasa sepanjang bulan Ramadan sambil menikmati suasana senja yang indah. Arena juga telah digunakan untuk pusat pemberian vaksin oleh pejabat kesihatan kita. Selain itu, telah digunakan juga untuk majlis perkahwinan. Tandas lelaki dibina berkembar dengan tempat uduk
telah memberi keselesaan kepada para jemaah. Begitu juga bilik pengurusan jenazah memudahkan waris mendapat perkhidmatan untuk orang tersayang dengan lebih baik. Masjid juga berjaya menubuhkan satu skuad sukarelawan terdiri pada barisan pemuda yang boleh membantu dalam aktiviti masjid. Permulaannya mereka telah terlibat dalam program pemberian vaksin anjuran Jabatan Kesihatan Kinta di arena dengan bertugas di pos-pos ataupun stesen-stesen bantuan dan pandu arah. Mereka juga telah membantu dalam pengurusan jenazah semasa dalam bilik jenazah untuk mandi dan kafan, serta yang utamanya semasa proses pengebumian jenazah di tanah perkuburan. Masjid juga lebih ceria apabila laluan jalan berturap disiapkan di belakang masjid dan di tepi dewan kuliah. Ini menjadikan laluan lengkap mengelilingi masjid dapat disiapkan. Di samping itu, dapat menyediakan tambahan 30 petak tempat letak kereta. Selain itu, pada waktu malam, masjid lebih bercahaya dengan sinaran lampu limpah yang dipasang di hadapan masjid dan di belakang dewan kuliah. Begitu juga dengan tambahan lampu-lampu kecil di tempat-tempat atau laluan yang agak samar. Di tahniah kita ucapkan kepada Biro Pembangunan yang telah menguruskan pembangunan yang disebutkan tadi. Dalam suasana COVID-19 ini, sanitasi berkala 2 minggu sekali dilaksanakan untuk mengawal jangkitan. Masjid juga berterima kasih kepada jemaah yang telah menyumbang beberapa alat sanitasi peruapan serta alat penambisan udara untuk meningkatkan lagi kebersihan dewan solat masjid kita. Wujudnya pembangunan prasarana dan suasana masjid yang lebih ceria dan segar akan membantu serta meningkatkan keselesaan jemaah untuk beribadah dan bersolat. Mungkin juga meningkatkan lagi kekhusyukan mereka bersolat, beribadah dan beriktikaf. Bagi kaum muslimin, berjemaah di masjid bukanlah pilihan, tetapi keutamaan. Oleh itu, masjid mestilah menyediakan sebaik-baiknya keperluan dan bantuan untuk memenuhi kehendak ahli karya. Setiap orang ada faktor tertentu yang menarik mereka ke masjid untuk berjemaah. Majoriti mereka tertarik oleh keselesaan prasarana, majlis ilmu yang segar dan yang utama kekhusyukan bersolat. Sehubungan itu, kita di masjid sentiasa menekankan keberkesanan para imam dan muazzin dalam mengendalikan sesi-sesi solat. Dari semasa ke semasa mereka diingatkan bahawa mereka mempunyai peranan yang besar dalam mengimarahkan masjid ini. Kita juga mengingatkan mereka untuk membaiki diri dalam aspek pembacaannya dan juga penampilan diri sama ada semasa bertugas atau semasa dalam masyarakat. Kita juga terus akan mendapatkan perkhidmatan daripada pelapis berbakat untuk barisan imam dan muazzin untuk masa hadapan. Sekarang, para jemaah ramai berilmu. Mereka boleh menilai kebolehan petugas di masjid. Jadi kita perlu bersikap terbuka jika ada teguran demi kebaikan bersama. Masjid kita juga terus menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat apabila kita menekankan bukan sahaja majlis ilmu antara maghrib dan isyak, tapi juga selepas solat subuh serta waktu duha dan selepas solat asar. Majlis ilmu adalah punca hidayah. Kita beri kesempatan yang luas kepada ahli karya untuk membaiki diri dalam waktu-waktu usia senja ini. Masjid berasa bersalah jika tidak menyediakan peluang seluas-luasnya kepada para jemaah dalam menimba ilmu. Kita khawatir akan titik-titik hitam di hati bertambah-tambah jika mereka tiada kesempatan mengikuti majlis ilmu, seterusnya menjadi keras hati itu. Hati yang keras, sukar lagi menerima nasihat-nasihat yang baik atau akan menolak apa sahaja yang dianjurkan untuk berbuat baik. Na'udzubillah. Yang bahagia Datuk dan Datin,
tuan-tuan, perempuan yang dihormati sekalian. Dalam kita mengatur dan menekankan keberkesanan beribadah dan mencari ilmu serta menceriakan dan menambah baikkan para sarana masjid serta mengaturkan program-program pengimaran masjid, kita tidak lupa kebajikan ahli karya, malah di luar karya kita. Sudah 5 tahun kita terus membantu kumpulan asnaf di karya kita dengan bantuan barang dapur setiap bulan yang sekarang ini telah menjangkau 55 keluarga. Jangan timbul fitnah masjid hanya bermegah-megah dengan prasarana dan banyak pengajian serta mengumpul wang beratus-ratus ribu ringgit, sedangkan orang susah dibiarkan. Masjid kita tidak begitu. Kalau ada mana-mana keluarga yang para jemaah berasa perlu dibantu, sila kemukakan kepada pihak masjid. InsyaAllah kita akan bantu. Masjid kita juga memberi bantuan one-off kepada keluarga-keluarga yang terjejas pendapatan kerana COVID-19. Pada satu ketika di puncak PKP, hampir 120 keluarga telah dibantu barang dapur sebanyak 2 kali. Selain itu, kita juga terus membantu anak-anak yatim, iaitu kewangan untuk mereka buka sekolah, semasa buka sekolah dan juga sambutan hari raya. Dan satu ketika pernah kita menyampaikan sebuah basikal bagi satu keluarga anak yatim. Sekarang ini kita juga membuat bantuan kepada surau orang asli di Kuala Mu kerana mereka memerlukan bantuan untuk melaksanakan program-program syiar Islam. Dan pihak surau terus memberi feedback kepada kita tentang kemajuan yang mereka buat, termasuklah dengan mengadakan solat-solat Jumaat yang dapat dirikan, solat-solat Jumaat dan juga aktiviti-aktiviti untuk mengislamkan anak-anak di situ. Selain itu, dari semasa ke semasa kita terus membantu para musafir dan anak karya yang perlu bantuan segera atas sebab-sebab kecemasan atau permasalahan. Jadi apa yang kita buat sekarang adalah seimbang, iaitu wang yang datuk tuan-tuan dan perempuan infakkan digunakan secara menyeluruh, iaitu tidak sahaja kepada satu aspek dan bidang, insya-Allah. Pada tahun ini kita telah merancang beberapa projek, antaranya ialah tempat basikal berbumbung, tempat motosikal berbumbung. Tapaknya ialah di sebelah kanan gate masuk sekarang ini, yang mana dianggarkan boleh memuat 30 buah motosikal. Selain itu, kita juga akan membina awning tambahan di belakang masjid, iaitu bermula di hujung tandas hingga ke hujung dewan. Ini menjadikan ruang berbumbung di belakang masjid itu akan lebih luas. Apabila hujan, memudahkan jemaah untuk mengambil dan menurunkan penumpang tanpa kena hujan. Jika ada majlis, ia memberi ruang yang luas daripada kena panas dan hujan. Projek lain seperti penggantian pagar, membina tebing konkrit di belakang masjid, menurap kawasan parking serta pemasangan pelindung tempias di arena, juga melihat tentang kebocoran yang berlaku dalam masjid, mungkin ianya akan dilaksanakan sedikit masa lagi dari segi untuk pengkajiannya, dan seterusnya mohon bantuan daripada kajian untuk pembaikannya. Kita juga akan bekerjasama dengan pihak PTPTN, iaitu Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, untuk membantu membiayai pembukaan akaun murid asnaf dan juga murid cemerlang anak karya masjid kita. Sungguhnya kita akan terus membantu ahli karya dalam bidang-bidang yang boleh kita laksanakan, dan seterusnya memperkasakan program masjid demi mengarahkan masjid. Datuk, tuan-tuan, perempuan, para jemaah yang sebenarnya sekalian,
adalah menjadi harapan masjid untuk semuanya terus membantu kita, jawatan kuasa, pegawai masjid, untuk melaksanakan kita kata tanggungjawab supaya masjid kita terus bergerak ke hadapan. Dan kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang telah terus membantu kita, dan banyak kerja telah dapat kita laksanakan karenanya adanya bantuan tuan-tuan. Dan saya rasa bahawa di depan saya ini, iaitu dalam majlis ini, ialah antara orang-orang yang penting bagi masjid. Kerana datuk-datuk, tuan-tuan, datin, tuan-tuan dan puan lah yang sering berada dalam apa-apa majlis yang kita anjurkan. Dan akhir kata, kepada Encik Sulaiman bin Mahmud yang penghulu mungkin Bulu Kinta Ipoh, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Mungkin inilah pertama kali mungkin Tok Penghulu kita berada dalam satu majlis rasmi seperti ini. Tapi sebenarnya dia bukanlah pertama kali dia hadir sini. Semasa, kalau tuan-tuan perasan tidak, semasa dalam program pemberian vaksin oleh Jabatan Kesihatan dulu, beliau berada pagi dan petang selama 2 hari itu di bilik urus dia untuk menyelia program berkenaan. Jadi ketika itu saya juga dapat berkenalan dengan Tok Penghulu. Dan sekali lagi kita terima kasih atas keadaan itu. Dan sebagai penutupnya, kami Barisan Jawatan Kuasa dan pegawai masjid mohon ampun dan maaf atas apa saja kesilapan, ketelanjuran yang telah kami lakukan sepanjang kami bertugas ini. Untuk makluman pada jemaah, Barisan Jawatan Kuasa yang ada ini sepatutnya telah pun tamat pada 31 hari bulan Januari tahun 2022. Tetapi pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perak telah menghantar sepucuk surat menyatakan jawatan kuasa yang ada dikehendaki terus bertugas di masjid-masjid seluruh negeri Perak ini sehinggalah ke satu tarikh yang akan diberitahu. Oleh demikian, dengan amanah itu, kami Barisan Jawatan Kuasa akan teruslah melaksanakan tugas-tugas seperti biasa, insya-Allah. Sama-sama kita merapatkan perhubungan dan mengikat tali persaudaraan, dan sama-sama kita menjaga kebaikan untuk kita bersama-sama mengangkat Masjid Al-Muttaqin Tameru ke satu tahap yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelis mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Jamaluddin bin Haji Mat, Pengurusi Masjid Al-Muttaqin Tameru, atas ucapan yang sampai kepada kita pada pagi ini. Terima kasih. Datuk-datuk, datin, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, Majlis Ucapan dan Perasmian Mesyuarat Agung Masjid Al-Muttaqin Tameru kali ke-7 untuk tahun 2022. Dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Sulaiman bin Mahmud, Tok Penghulu mungkin Bulu Kinta, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Mesyuarat Agung Masjid Al-Muttaqin Tameru kali yang ke-7. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih kepada Tuan Haji Basirun merangkap setiausaha masjid. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang berbahagia Tuan Haji Jamaluddin bin Mat, pengurusi Masjid Al-Muttaqin. Yang berbahagia Datuk Haji Bahari, Timbalan Pengurusi, dan seluruh ahli jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin Taman Meru Ipoh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya dapat kita bersama-sama berada di dalam satu majlis yang dipanggil Mesyuarat Agung ke-7 Masjid Al-Muttaqin. Saya berasa berterima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid yang diterajui oleh Tuan Pengurusi Tuan Haji Jamaluddin kerana sudi menjemput saya untuk hadir mendengar ataupun merasmikan Mesyuarat Agung pada kali ke-7 tahun 2022 ini. Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Tuan Haji Jamaluddin tadi telah merangkumi keseluruhannya. Apa yang saya nak cakap pun dia dah cakap dah. Cuma saya nak highlightkan tentang diri saya jugalah. Saya sebelum ini sebagai penghulu di Mukim Ulu Kinta kawasan Lahad yang berpejabat di masjid bersebelahan dengan Masjid Ibnu Salam. Rasa semua tahu dah. Di sana pada tahun 2016 sehingga 2020. Selepas itu saya bertukar ke masjid ke penghulu Mukim Sungai Terap di Batu Gajah. Dan seterusnya di Ipoh ni pada bulan April tahun 2021 yang lalu lah. So saya masih baru di kawasan Ipoh ni dan berharap pihak tuan-tuan dapat